Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Baitus Salam. Seterusnya hadirin dan hadirat para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita direzekikan pada malam ini untuk berada dalam majlis ilmu. Yang mana mudah-mudahan majlis ini dikira sebagai amalan salih kita di sisi Allah, yang menambahkan pahala kita dalam neraca timbangannya dan seterusnya menatijahkan kita ini memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sesiapa yang berat timbangan amalannya, maka dia berada dalam kehidupan yang dia sendiri redai dalam kurungan syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, hadirin dan hadirat. Dan pada malam ini kita akan menyambung perbahasan yang kita katakan diambil daripada kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, ringkasan Zadul Ma'ad, dan kita masih berada pada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadirat, pada majlis kita yang lepas, iaitu pada bulan yang lepas ataupun yang lebih tepat pada 2 minggu yang lepas, kita memulakan perbicaraan berkenaan dengan isu bacaan doa kunut di dalam salat. Sekiranya tuan-tuan masih ingat, bacaan doa kunut di dalam salat. Dan sebenarnya apabila kita menyebut perkataan doa kunut ni ia mencakupi 2 teras. Maknanya doa kunut ia mencakupi dua teras. Teras yang pertama adalah permintaan dan teras yang kedua adalah pujian. Jadi sekiranya dalam satu-satu doa itu ada permintaan, ada pujian kepada Allah, maka ia namanya doa kunut. Cuma dari sudut lafaz yang paling afdal adalah lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu lafaz doa kunut yang Nabi ajarkan kepada cucunda Nabi yang bernama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan disebut oleh Al-Hasan bin Ali, dia mengatakan, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimah untuk aku membacanya di dalam salat witir. Lalu kata Al-Hasan, Allahumma hdini fi man hadait. Fi man apa? Hadait. Saya dengar sebahagian baca fi man hadait. Salah tu. Fi man hadait. Wa'afini fi man afait. Wa tawallani fi man tawallait. Wa barik li fi ma a'tait. Wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innahu la yazillu man walait. Wa la ya'izzu man adait. Tabarak tarabbi wa ta'alait. Sampai di situ kunut yang diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Al-Hasan bin Ali. Dan kunut ini namanya kunut apa? Kunut witir. Dan ia dibaca juga dalam kunut subuh di sisi mazhab Syafi'i
bacaan kunut subuh adalah diambil daripada bacaan kunut witir yang diajarkan oleh Nabi kepada cucunya Al-Hasan bin Ali. Cuma macam saya kata tadi, adakah syarat untuk membaca doa kunut dengan doa yang diajarkan tersebut? Kita kata tidak. Selama mana seseorang itu membaca satu doa yang mencakupi dua teras itu tadi. Pertama adalah permintaan, yang kedua pujian. Maka itu pun dah dianggap sebagai kunut. Itu dah dianggap sebagai doa kunut. Contoh, kalau kita salat subuh. Ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Saya kongsikan dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita salat subuh, kunut dibaca pada rakaat yang terakhir, iaitu rakaat yang kedua. Selepas bangun daripada rakaat, semasa i'tidal, sebelum sujud, ketika itu kita membaca doa kunut. Jadi katakanlah kita hanya membaca Rabbighfirli ya Ghafur, ataupun Rabbirhamni ya Rahim, ataupun Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Doa-doa begini dia mencakupi dua teras tadi. Rabbighfirli itu permintaan, ya Allah ampunkan aku. Kan minta tu, ampunkan. Dia minta supaya dia diampunkan. Rabbighfirli ya Ghafur, wahai Tuhan yang Ghafur. Ya Ghafur tu adalah apa? Pujian. Dan ini teras kedua yang saya kata tadi. Jadi cukup dah sebenarnya. Cukup dah, itu pun dianggap juga sebagai seringkas-seringkas kunut. Dan ini yang disebut oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i, seringkas-seringkas kunut adalah yang mencakupi dua teras. Pertama permintaan, kedua pujian. Jadi kalau kita kata ya Razzaq urzuqni, doa kunut. Ya Ghafur ighfirli, ya Rahim irhamni, begitu. Ya Tawwab tub alayya. Semua ini adalah mencakupi permintaan dan pujian, maka ia dikira sebagai seringkas-seringkas doa kunut. Dan ini yang disebut oleh sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i. Kerana kalau mereka mengamalkan mazhab, contoh, dan mereka pergi ke Mekah dan juga Madinah apabila mereka mendiri salat di dua masjid haram itu, jadi imam ketika salat subuh tidak membaca doa kunut. Jadi mereka ini pada pandangan mereka sebagai mazhab Syafi'i, kalau mereka tak baca doa kunut, mereka disunat untuk sujud sahwi. Tetapi ada sebahagian ulama, ulama mazhab Syafi'i, mereka bagi pandangan, kalau imam tak baca kunut, tidak ada isu. Tapi kita boleh membaca kunut. Macam Sami Allahu liman hamidah, imam kata Rabbana lakal hamdu, kita pun Rabbighfirli ya Ghafur, Rabbirhamni ya Rahim. Selesai kunut kita. Ada kawan kata disyaratkan angkat tangan, tidak disyaratkan. Bahkan mengangkat tangan ketika membaca doa kunut adalah apa hukumnya? Sunat. Hukumnya sunat. Jadi kita masih boleh ikut imam, tidak terlalu jauh daripada imam, tapi dapat juga mengamalkan bacaan kunut. Ini tidak ada masalah, hadirin dan hadirat. Dan asasnya kunut yang kita biasa dengar ada tiga. Yang kita dah tahu definisi kunut tadi, yang seringkas-ringkasnya adalah doa yang mencakupi pujian dan juga permintaan. Yang paling afdal adalah doa kunut yang dengan lafaz yang diajar oleh Nabi itu tadi. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, sehinggalah kepada tabarakta rabbi wa ta'alait. Dan kemudian kunut yang saya katakan tadi yang biasa kita dengar ada tiga. Yang pertamanya adalah kunut subuh. Dan kunut di dalam salat subuh ni adalah isu yang mukhtalaf fih. Isu yang berlaku padanya apa? Perbezaan pandangan. Ada ikhtilaf para ulama. Dan yang kedua adalah kunut witir. Dan yang ni memang sabit. Secara jelas Nabi SAW membaca doa kunut di dalam salat witir. Cuma pada perbezaannya berlaku khilaf pada apa dia? Pada masa nak baca. Adakah dalam salat witir sepanjang tahun ke? Kerana witir ni ada dalam bulan Ramadan sahaja ke dia ada pada setiap malam? Dia setiap malam tu tak? Jadi adakah setiap malam bila kita salat witir kita disunatkan juga untuk baca doa kunut? Ini berlaku khilaf. Sebahagian ulama cenderung mengatakan dalam salat witir setiap malam pun disunatkan juga untuk baca doa kunut. Manakala sebahagian lagi ulama pandangan yang kedua, dia kata disunatkan baca doa kunut dalam bulan Ramadan sahaja. Itu dalam salat witir semasa bulan Ramadan, bermula daripada malam pertama Ramadan.
Dan pandangan yang ketiga, pandangan yang diguna pakai oleh kita di Malaysia ini adalah kunut witir hanya dibaca dalam bulan Ramadan tetapi pada separuh yang kedua. Separuh yang kedua ia bermula bila? Malam yang keberapa? Mana satu ni khilaf juga dalam kalangan jemaah Baitul Salam ni. Ada yang kata 15, ada yang kata 16. Jadi kita kata begini, bila kita bahagikan hari kepada 30, maka 30 bahagi 2 bersamaan 15. Betul tak? Jadi maknanya bahagian yang pertama adalah 15 hari. Jadi sebenarnya malam yang ke-15 adalah masih dalam separuh yang pertama. Jadi kalau kita kata disunatkan untuk kita baca doa kunut witir dalam separuh yang kedua, ia bermula pada malam yang ke-16 sebenarnya. Jadi ini lebih tepat malam yang ke-16 hadirin dan hadirat. Sebab itulah yang dianjurkan. Dan orang tanya, ada dalil ke ada dalil? Kita tengok, kalau tuan-tuan buka dalam kitab Lataiful Ma'arif, Fima Limawasimil Ami Minal Wazaif, yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Dalam kitab tersebut, Ibn Rajab dia ada kongsikan antara sahabat Nabi yang telah mula melakukan doa kunut dalam solat witir pada bulan Ramadan, pada malam yang ke-16 Ramadan, adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik. Dan Ka'ab bin Malik sahabat Nabi yang besar dari kalangan Ansar. Dari kalangan Ansar. Dan kita tahu kisah dia ni adalah dia antara sahabat yang tidak pergi peperangan Tabuk itu. Yang ada 3 orang yang tidak menyertai peperangan Tabuk. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan juga Murarah bin Ar-Rabi'. Ya Allah kata dalam surah At-Taubah, wa 'alas salasati allazina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa daqat 'alaihim anfusuhum thumma la malja'a minallahi illa ilaih thumma taba 'alaihim liyatubu. Jadi itu kisah wa 'alas salasati allazina khulifu terhadap 3 orang yang tidak menyertai peperangan Tabuk. Antaranya Ka'ab bin Malik. Dan kata Ibn Rajab, Ka'ab bin Malik, kenapa dia buat bacaan doa kunut dalam solat witir ni bermula pada malam ataupun separuh yang kedua, bermula pada malam yang ke-16, kerana itu telah bermulanya pencarian Lailatul Qadar. Begitu. Disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Bukan Ibn Rajab Al-Syafi'i, tapi Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi kita kena teliti dalam hal ni hadirin dan hadirat, bahawasanya itu antara contoh yang dilakukan oleh para ulama. Jadi bermula pada itulah, sebab itu kalau orang tanya kenapa Malaysia malam ke-16 ada kunut dalam, ada sandarannya sebenarnya. Kita kena cari hadirin dan hadirat. Dan kemudiannya selain daripada kunut subuh yang saya kata berlaku khilaf dan kunut witir, ada satu kunut lagi namanya kunut nazilah. Namanya kunut nazilah. Dan kunut nazilah juga saya telah sebutkan dalam kuliah kita yang lepas, pada 2 minggu yang lepas. Nazilah ni maknanya hadisah atau waqi'ah, iaitu sesuatu kejadian atau sesuatu peristiwa. Nazilah tu sesuatu kejadian yang berlaku. Dan kunut nazilah ni dilakukan oleh Nabi SAW apabila berlakunya kejadian yang buruk. Kejadian yang apa? Yang buruk. Yang menimpa umat Islam. Tetapi keburukan ni boleh datang daripada 2 pihak. Yang pertama, keburukan daripada Allah Ta'ala. Keburukan datang daripada Allah. Cuma tak dinisbah dan disandar kepada Allah. Cuma hakikatnya daripada Allah. Seperti apa? Kemarau panjang. Seperti banjir besar. Seperti pandemik. Wabak. Begitu. Ta'un dan seumpamanya. Ini datang daripada Allah. Yang kategori ni dalam mazhab kita kata yang ni tak perlu untuk kunut nazilah. Sebab ini ujian. Cara kita nak berdepan dengan dia adalah kita bersabar kepada dia. Bersabar. Manakala yang kedua adalah keburukan yang datang daripada manusia, kejahatan manusia ni. Seperti serangan Zionis contohnya. Serangan musuh Islam. Orang bukan Islam menyerang Islam dan membunuh umat Islam. Maka yang ini adalah keburukan daripada manusia. Maka kategori ini adalah kategori yang dilakukan kunut apa? Nazilah. Yang ini disunatkan dan disebut dalam kitab-kitab fiqh hadirin dan hadirat.
Jadi ketiga-tiga ini dinamakan sebagai kunut yang ada dalam fiqh kita ini. Kunut subuh, kunut witir dan juga kunut nazilah. Jadi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yang disebutkan di sini yang kita ulang balik. Wa qanata fil fajri ba'da ar-ruku'i syahra. Nabi pernah melakukan kunut di dalam salat subuh selama sebulan. Dan Nabi lakukan kunut tersebut selepas bangun daripada rukuk. Selepas bangun daripada apa? Rukuk. Macam kita biasa buat. Selepas rukuk iaitu semasa i'tidal. Summa tarakal kunut. Kemudian setelah sebulan berlalu, Nabi pun meninggalkan bacaan doa kunut dalam salat subuh. Fa innahu innama qanata 'inda nawazil. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan doa kunut ketika adanya kejadian yang menimpa umat Islam. Namanya kunut apa? Kunut nazilah. Fa kana kunutuhu li'arid. Kunut Nabi ni adalah disebabkan peristiwa yang terjadi. Ada sebab, bukannya tanpa sebab, bukannya saja-saja, bukan setiap masa. Falamma zala tarakal kunut. Apabila hilang sebab yang menuntut kepada kunut, Nabi pun tidak membaca doa kunut dalam solat subuh. Walam yakun yakhtassa bil fajar. Dan Nabi SAW tidak sesekali mengkhususkan bacaan doa kunut ni hanya semasa solat subuh sahaja. Kenapa? Bal kana yaqnutu fi salatil fajri wal maghrib. Kerana ada riwayat yang menyebutkan Nabi pernah kunut subuh, Nabi pernah membaca doa kunut di dalam salat subuh dan juga salat maghrib. Gitu. Jadi maknanya ada juga Nabi pernah buat bacaan doa kunut dalam salat maghrib. Bukan dalam salat subuh sahaja. Dia tidak terhad dan tidak terkhusus. Dan kata penulis kitab, zakarahul Bukhari fi sahihihi an Anasin wa qad zakarahu Muslimun anil Bara. Riwayat yang menceritakan Nabi pernah membaca doa kunut dalam salat subuh dan maghrib adalah riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik dan Muslim meriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di situlah kita terhenti pada 2 minggu yang lepas. Kemudian kita nak masuk pada malam ini, hadirin dan hadirat, perenggan yang baharu masih berkait dengan doa kunut. Wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam al-kunuta fin nawazil khassah. Petunjuk Nabi dalam membaca doa kunut adalah membacanya ketika nazilah saja. Ada peristiwa. Nama jamak nazilah adalah nawazil. Sebab itu ada ulama kita membuat fiqhun nawazil. Maknanya fiqh terhadap peristiwa-peristiwa moden yang berlaku. Macam kita boleh buat antara fiqh nawazilnya adalah fiqh yang berkaitan dengan hukum hakam COVID contoh. Bagaimana banyak berlaku perubahan daripada kebiasaan. Masjid ditutup, solat Jumaat tidak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan jemaahnya hanya ada 20 ke 15 orang, 15 ke 20 orang sahaja. Solat pakai mask, solat berjarak, gitu. Ini banyak sebenarnya. Ini fiqh nawazil, hadirin dan hadirat. Tapi Islam tidak mencela perbahasan ini. Bahkan Islam menggalakkan kita berbahas apa hukumnya. Kerana ma min mas'alatin illa walillahi fihal hukum. Tidak ada masalah yang berlaku melainkan pastinya ada hukum Allah pada masalah tersebut. Semua isu perkara yang berlaku mesti ada hukum Allah. Tak logik kalau benda tu berlaku tapi tak ada hukum Allah. Mesti ada hukum. Sama ada harus atau wajib atau sunat atau makruh atau haram. Baik. Dan disebutkan di sini wa tarakahu 'inda adamiha, dan Nabi meninggalkan bacaan doa kunut ketika ketiadaan nazilah. Maknanya jika tak ada keadaan normal, keadaan biasa-biasa, umat Islam tak diserang oleh musuh, tidak ada keburukan yang menimpa, maka dikatakan di sini hadirin dan hadirat, Nabi meninggalkannya ketika tidak ada apa peristiwa yang berlaku. Dan disebutkan sekali lagi, walam yakun yakhussuhu bil fajar, Nabi tidak mengkhususkan doa kunut pada salat subuh semata-mata, bal kana aktsaru kunutihi fiha, tetapi yang paling banyak Nabi melakukan doa kunut adalah dalam salat subuh. Itu. Maknanya bukanlah semata-mata dalam salat subuh, tapi yang paling banyak bacaan doa kunut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam salat apa? Dalam salat subuh. Tapi apa sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa kunut ni dalam solat subuh? Itu kunut nazilah lah, itu merujuk kepada kunut nazilah.
Dia kata, bal kana aktsaru kunutihi fiha, banyaknya Nabi membaca doa kunut dalam salat subuh adalah kerana li ajli ma yushra'u fiha min at-tul. Disebabkan salat subuh ni adalah salat yang disyariatkan untuk dipanjangkan dan untuk dilamakan, hadirin dan hadirat. Kerana kita pun faham, kalaulah salat tu kurang dari sudut bilangan rakaat, janganlah bilangan surah yang dibaca pun pendek. Itulah. Yang ni surah rakaat dah 2 rakaat. Surah yang dibaca qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, idza jaa nasrullah, dan juga macam-macam lagi yang pendek-pendek, hadirin dan hadirat. Tidak salah, bukan salah dari sudut hukum. Tetapi kalau dah rakaat tu pendek, maknanya kita kalau boleh panjangkan bacaan. Inilah kaedah dan kepahaman yang tepat dalam isu salat tarawih tu. Sepatutnya yang 8 rakaat tu bacaan lagi panjang. Yang 20 rakaat tu bacaan diringkaskan. Ini kaedah dia. Jadi kita dari sudut nampak macam terbalik pula, hadirin dan hadirat. Yang ni 8 rakaat dia memang nak habis cepat. Dan sebahagian orang, macam saya pernah cerita dahulu, dia baca surah-surah yang bukan surah pun. Dia baca ayat saja. Qaf, Allahu Akbar. Nun, Allahu Akbar. Saing siapa imam paling cepat habis. Contoh. Surah tu, surah ni siapa paling cepat habis. Kita bersaing nak pergi mana? Nak kejar apa? Dalam bulan Ramadan ni, nama pun tarawih. Tarawih ni daripada perkataan tarwihah. Tarwihah ni ada kaitan dengan istirahah. Istirahah ni rehat. Salat yang dilakukan dengan kerehatan, dengan ketenangan. Ni semayang laju-laju. Nak kejar apa? Ataupun dikejar oleh siapa? Halung. Kalau dikejar oleh halung, takkan tak sempat semayang tarawih. Tak sempat dah, dia lari mencicit. Jadi semayang ni tenang, hadirin dan hadirat. Itu sifat salat. Kita dengan rehat. Jadi kerana salat subuh ni, bila dia disuruhkan untuk dibaca panjang atau dilamakan, maka Nabi pun memasukkan bacaan doa kunut dalam solat subuh. Walittisaliha bi salatil lail. Selain daripada itu, kenapa Nabi baca doa kunut dalam solat subuh? Adalah kerana salat subuh ni dia ada sambungan daripada salat malam. Ittisal. Ittisal ni hubungan ataupun perkaitan. Sebab malam baru sahaja pergi, hadirin dan hadirat. Dan kita selalu sebut di sini bahawasanya dalam hari kita ni dia ada 2 bahagian. Yang pertama siang, yang kedua malam. Tu je lah. Ada siang, ada malam. Sebab tu ulama buat kitab. Contohnya, zikir pagi dan petang. Begitu. Zikir pagi dan petang. Ataupun amalul yaumi wal lailah. Amalul yaumi tu adalah zikir hari. Yaum tu maksud dia siang hari. Lailah maksud dia apa? Malam hari. Jadi amalul yaumi wal lailah. Amalan siang dan malam. Jadi itu disebutkan, hadirin dan hadirat. Dan antara ulama yang menulis kitab Amalul Yaumi wal Lailah adalah Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Antaranya yang menulis kitab Amalul Yaumi wal Lailah, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Dan jadi berbalik kepada isu siang dan malam tadi, saya kata, bila bermula siang, bila tamat siang. Bila bermula malam, bila tamat malam. Jadi penting bagi kita untuk tahu benda-benda ini sebab dia akan ada kaitan dengan beberapa isu. Yang mana kalau kita faham isu siang dan malam, kita akan dapat jawab isu yang berlaku perselisihan pandangan. Contoh, hadirin dan hadirat. Kita kata begini. Bermula siang apabila masuk waktu subuh. Bermula siang apabila masuk waktu subuh. Dan siang tamat apabila masuk waktu maghrib. Siang tamat apabila masuk waktu maghrib. Bermula malam apabila masuk waktu maghrib. Dan tamat malam apabila masuk waktu subuh. 2 ni je dalam hidup kita ni. Subuh, maghrib. Siang, malam. Jadi mudah sangat nak faham, hadirin dan hadirat. Jadi contohnya, macam dalam isu bacaan surah Al-Kahfi. Pertama, tuan-tuan kena jelas bahawasanya anjuran membaca surah Al-Kahfi ni datang dalam dua hadis. Dalam bahasa mudahnya, datang dalam 2 hadis. Hadis yang pertama sebut, sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, pahalanya sekian-sekian. Lailah Jumaah dalam hadis tu. Manakala satu lagi riwayat menyebut man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumaah
pada yaum. Yaum tu saya kata apa tadi? Siang hari sebenarnya. Fi yaumil Jum'ah, fadilat dia sekian dan sekian. Jadi kalau kita nak dapat fadilat yang hadis yang sebut, baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, maknanya Khamis tadi, masuk maghrib tadi, hari ni Khamis, masuk maghrib tadi dah boleh mula dah untuk dapat fadilat baca Yasin pada malam Jumaat. Saya betulkan balik? Orang bukan cerita surah Yasin. Al-Kahfi pada malam Jumaat. Jadi maknanya maghrib tadi dah boleh mula. Dan tamat untuk dapat fadilat ni sehingga subuh nanti. Maknanya sebelum pukul 6, 4 minit ke 5 minit ke 6. Sekarang ni subuh pun dah agak lewat sikit. Seronok juga kan? Tapi yang tak seronok kan nak pergi bekerja lah hadirin hadirat. Jadi maksud saya adalah sampai ke waktu subuh, jadi in between itu antara tempoh tu kalau kita baca Al-Kahfi ni kita dapat fadilat baca Al-Kahfi pada malam Jumaat. Dan manakala kalau kita nak dapat fadilat baca surah Al-Kahfi pada siang hari Jumaat, selepas subuh tu dah boleh baca sehinggalah sampai masuknya waktu maghrib pada esok hari. Esok hari Jumaat. Sampai maghrib esok, sampai dalam tempoh in between tu kita boleh membaca surah Al-Kahfi pukul 6.30 boleh, pukul 5 boleh, pukul 4.30 petang boleh. Baca dalam tempoh tu untuk dapat fadilat. Tapi yang paling afdal adalah sebaik sahaja selepas subuh. Kerana walaupun tidak ada dalil khusus, tapi dalil umumnya amalan yang dimulakan pada awal pagi adalah amalan terbaik. Kerana Nabi SAW mendoakan dalam hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Tirmizi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau berkatilah umatku ni pada waktu apa? Waktu paginya, waktu subuh. Jadi amalan terbaik ni kalau kita nak pergi menuntut ilmu, mulakan pada waktu pagi. Kalau nak mencari rezeki, nak mula berniaga, bukalah kedai pagi-pagi. Pukul 12 tengah hari pun nak buka kedai, contohnya jual nasi lemak. Siapa nak makan nasi lemak pukul 12 tengah hari? Jadi lambat. Jadi sebab itu hadirin hadirat buka awal untuk cari rezeki. Cari rezeki awal. Nak berjoging pun pergilah berjoging pagi-pagi hadirin hadirat. Ini nak panjat bukit pukul 3.30 petang ataupun pukul 12 tengah hari, atau ini tidak, orang kata letih dia nanti, penat. Cari pada awal pagi. Sebab itu pada zaman Nabi SAW, peperangan pun berlaku pada waktu pagi. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha. Kuda perang yang pergi berperang pada waktu apa? Subuh. Jadi pagi pada waktu itu. Kerana peperangan, majoriti peperangan pada zaman Nabi berlaku pada waktu pagi. Kerana ada keberkatan hadirin dan hadirat. Jadi itulah kalau orang kata kuncinya siang dan malam ini, kita dapat tahu bila. Jadi atas faktor itulah ada seorang ulama dalam mazhab Syafi'i ini, dia berpendapat bahawasanya sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi separuh-separuh, maknanya separuh pada waktu malam Jumaat dan separuh lagi pada siang hari Jumaat, maka dia tak dapat fadilat penuh yang disebutkan dalam hadis tu. Logiklah, sebab fadilat sebut tentang malam, jadi kena baca keseluruhan 110 ayat surah Al-Kahfi itu pada waktu malam. Dan hadis yang satu lagi, fadilat menceritakan tentang waktu siang hari Jumaat. Jadi kalau kita nak dapat fadilat tu, bacalah 110 hari 110 hari pula, 110 ayat surah Al-Kahfi itu dalam tempoh siang hari tu, baru dapat yang penuh. Jadi begini kepahaman hadirin dan hadirat. Dan satu lagi adalah berkait dengan isu puasa. Berkait dengan isu puasa. Sebelum tu hadirin dan hadirat, boleh ke pasang ikon belakang saya ni? Jadi isunya adalah isu puasa hadirin dan hadirat. Isu puasa sebagaimana yang kita tahu, apa definisi puasa? Apa definisi puasa? Puasa ni adalah al-imsaku an sa'iril mufattirat min tulu'il fajri sadiq ila ghurubi syamsi bi niyati ta'abbud. Pendek je definisi puasa. Al-imsaku an sa'iril mufattirat. Dia ada lebih kurang 3 frasa sahaja. Menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa. Ini frasa yang pertama. Min tulu'il fajri sadiq ila ghurubi syam. Bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Yang frasa yang ketiga, biniyati ta'abbud, dengan niat ibadah. Dengan niat ibadah. Jadi pada frasa yang kedua tadi, bermula daripada fajar hingga ke maghrib, hingga terbenam matahari.
Jadi betul tak kalau kita kata definisi lain bagi puasa adalah menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa daripada subuh hingga maghrib. Betul tak? Sama je. Daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Kan terbit fajar kan subuh, terbenam matahari kan maghrib. Jadi sama je. Dan betul tak kalau kita kata menahan diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa sepanjang siang hari. Betul tak? Betul lah, siang hari kan antara subuh ke maghrib. Dengan niat ibadah. Jadi kalau saya ada pelajar-pelajar begini, ni pelajar bijak, hadirin dan hadirat. 100 saya bagi markah, contoh. Kalau markah ada 100 lah, kalau markah 10 bagi 10. Jadi maknanya hadirin dan hadirat, dalam perasa ini kita jelas apakah pengertian siang dan malam. Jadi kata penulis kitab tadi, kenapa Nabi macam melamakan doa, membaca doa kunut dalam solat subuh? Kerana solat subuh ni litisaliha bi salatil lail. Kerana adanya hubung kait antara solat subuh dengan solat malam. Tetapi, adakah solat subuh tu dikira solat malam? Apa jawapannya? Solat subuh tu solat malam ke tidak? Tidak lah, sebab subuh bermula siang. Apa solat malam pula? Malam tamat sebaik masuk subuh. Jadi bila solat subuh tu dah masuk ataupun dah dilakukan, maka itu bukan solat malam. Jadi janganlah nak buat solat tahajud pukul 6.30 pagi. Tahajud ni solat malam. Itu maksud dia, hadirin hadirat. Ni ada kaitan ni. Tahajud ni adalah solat malam. Jadi solat malam ni maknanya daripada maghrib sampai ke subuh. Jadi tahajud ni sebelum subuh. Gitu. Jadi solat subuh ni dah mula siang. Dia dah mula siang. Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadirat, wa qurbiha minas sahari wa sa'atil ijabah. Dan hampirnya salat subuh ni dengan waktu sahur. Waktu sahur ni adalah sebelum subuh. Ada ke orang pukul 6.30 dia bersahur? Sedangkan dah azan dah subuh. Nanti kejap saya nak masak Maggi dulu. 6.30 pagi. Apa ni? Orang subuh pukul 6 contoh. Jadi dia kata tak gelap lagi. Tak boleh. Walaupun gelap lagi, walaupun nampak macam malam, walaupun tidak. Jadi kita kata solat sahur adalah sebelum subuh. Dan sahur ni adalah waktu yang menghampiri subuh. Itu sebenarnya. Jadi sebab itu sebaik-baik sahur adalah dilewatkan ke disegerakan, hadirin dan hadirat? Mana satu betul? Dilewatkan. Kalau disegerakan tu apa dia? Berbuka puasa. Itu. Ini sunnah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ta'khirus suhur wa ta'jilul iftar. Melewatkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Ada sebahagian orang kita ni di awal sangat sahurnya. Sahur dia pukul 12 malam. McDonald, KFC contoh. A&W, Burger King. Pukul 12 malam. Jadi salah sebab dia akan meletihkan dia sebenarnya. Dia akan lagi lama sebenarnya jarak antara dia dengan makan dengan dalam ketika dia berpuasa. Dan dalam masa yang sama pula, ketika dia berbuka, dia lambatkan pula. Dia lambat sebab saya tengok kadang sebahagian baca doa dulu. Doa panjang pula. Atau dia buat amalan-amalan baca surah Yasin dulu ke sebelum berbuka puasa bla bla. Waktu dah masuk, makan. Terus makan, hadirin dan hadirat. Kerana menyegerakan berbuka puasa adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dekatnya salat subuh dengan waktu sahur, dan waktu sahur adalah waktu mustajab doa. Waktu subuh adalah, waktu sahur adalah waktu mustajab doa. Allah kata dalam 2 ayat dalam Quran, dalam 2 tempat yang berbeza, dalam 2 surah yang berbeza. Yang pertama, wabil asharihum yastaghfirun. Dan satu lagi, wal mustaghfirina bil ashar. Kedua-dua ayat tu walaupun berbeza sebutannya, tapi maksudnya sama. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang beriman, mereka beristighfar pada waktu sahur. Dan wal mustaghfirina bil ashar, orang beriman adalah orang yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi kita ni hadirin dan hadirat, kalau Allah Ta'ala rezekikan kita ni pergi masjid sebelum subuh, naik motor, naik bawa kereta apa semua kan. Macam subuh katakan pukul 6 minit, 4 minit. Jadi kita, kalau kita nak pergi masjid pukul 5.30 tu, naik motor ke, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah gitu. Itulah waktu sahur. Jadi istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Banyak kan? Macam, kalau, tapi kenapa 5.30 nak pergi masjid awal? Benar Mungkin sebab jauh rumah dia dengan masjid.
Contohlah. Kalau yang dekat dengan masjid ni, rumah dia contohnya, mungkin dalam 10 minit lagi dia boleh baru pergi kan. Tapi ni mungkin dia pergi ceramah ke apa semua, jauh sikit. Macam kena pergi kuliah subuh apa semua. Saya macam saya lah, kuliah subuh saya mana ada sebelah rumah saya. Seronok kalau sebelah rumah saya. Ini kalau kuliah subuh kena pergi ke Setia Alam, Allah jauhnya kata. Jadi dalam perjalanan tu maknanya kena bangun awal, kena gerak awal yang dia pergi. Dalam perjalanan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebab apa Allah kata, wabil asharihum yastaghfirun. Istighfar pada waktu sahur. Kerana waktu sahur ni waktu mustajab, hadirin dan hadirat. Tuan-tuan tengok dalam surah Yusuf. Kan anak-anak Nabi Yusuf ni, anak-anak Nabi Yaqub ni, hadirin dan hadirat, adik-beradik kepada Nabi Yusuf yang buat jahat pada dia tu, kan mereka akhirnya mereka menyesal. Kalau tuan-tuan teliti cerita Nabi Yusuf, adik-beradik dia, bapa dia Nabi Yaqub, surah Yusuf ni menarik untuk ditadabbur, hadirin dan hadirat. Walaupun keseluruhan Quran tu semuanya menarik, tetapi surah ni surah kisah. Daripada awal sampai habis kisah. Cerita-cerita, di mana kita ni, kita memang suka tengok cerita. Dan kita suka dengar orang cerita. Kalau dalam ceramah tu, kalau ustaz tu bercerita, cukup kita suka, hadirin dan hadirat, daripada ustaz duk cerita pasal definisi puasa adalah menahan diri. Tapi kalau ustaz, saya ada satu cerita, semua pun tengok balik. Dia suka kepada dengar cerita. Jadi nak suka kepada dengar cerita ni, tengok surah Yusuf. Tu cerita tu, baca dan teliti dan tadabbur, tengok tafsir, tengok terjemahan. Jadi ketika akhir sekali anak-anak kepada Nabi Yaqub ni, mereka bersalah dan mereka kata kepada ayah dia, wahai bapa, tolonglah berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan kami. Tapi apa nak jawab Nabi Yaqub? Dia kata, saufa astaghfiru lakum Rabbi. Aku akan beristighfar untuk kamu ni kepada Tuhanku. Perkataan saufa ni bukan serta-merta. Nanti aku akan istighfar. Kenapa dia kata nanti? Buat baik ni kenapa nak nanti pula? Nanti di situ kata ulama tafsir, Nabi Yaqub nak menunggu masuk waktu subuh. Ataupun nak menunggu waktu sahur, sebenarnya lebih tepat. Nabi Yaqub dia nak menunggu waktu sahur kerana pada waktu itu waktu yang terbaik untuk istighfar. Sebab Allah kata wabil ashari hum yastaghfirun wal mustaghfirina bil ashar. Jadi dia tunggu saufa, nanti aku akan istighfar. Jadi ulama tafsir kata saufa tu Nabi Yaqub alaihi salam melewatkan istighfar dan menangguhkannya pada waktu sahur. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama. Dan saya ada kongsikan dalam Facebook saya, hadirin dan hadirat, kisah seorang ulama yang mana dia ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berada pada waktu sahur di dalam masjid dan di satu nahiyah. Nahiyah ni sudut atau penjuru masjid. Jadi ketika itu orang tak tahu dia ni siapa dia. Dia astagfirullah, astagfirullah. Lalu dalam doa dia itu dia kata, ya Rab, haza sahar faghfirli. Dia kata, ya Allah, sekarang ni waktu sahur, maka ampunkan aku. Jadi ini amalan ulama-ulama kita, hadirin dan hadirat, dan kisah-kisah ini masyhur. Diceritakan antaranya oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan seumpamanya. Menunjukkan bahawasanya waktu sahur ni adalah sebelum subuh. Dan waktu sahur adalah waktu yang afdal untuk kita ini beristighfar, hadirin dan hadirat. Dan berbalik kepada perbahasan kita ini, wasa'atil ijabah, iaitu waktu sahur adalah waktu mustajab doa. Waktu sahur adalah waktu mustajab doa. Sebab itu istighfar dilakukan pada waktu itu. Dan waktu sahur ni lah macam tuan-tuan biasa dengar satu hadis yang mana Nabi SAW kata, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laylah. Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni pada setiap malam. Kulla laylah. Wa hina yabqa as-sulusul akhir minal lail, ataupun as-sulusul akhiru minal lail. Ketika mana masih berbaki 1/3 malam yang terakhir, maknanya 1/3 malam yang terakhir tu dah nak dekat-dekat subuh tu. Waktu sahur lah tu. Fayaqul, maka Allah akan berkata apa? May yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku mustajabkan dia. May yastaghfiruni fa aghfirulah. Siapa yang nak minta ampun kepadaku, untuk aku ampunkan dia. Wa may yas'aluni fa u'tiyahu. Siapa yang nak minta sesuatu kepadaku, untuk aku bagi kepada dia. Jadi inilah 3 yang Allah Ta'ala sebut pada waktu itu.
Maknanya sepanjang malam adalah waktu terbaik untuk ibadat. Tetapi yang terbaik daripada malam adalah 1/3 yang terakhir. Maknanya lagi dekat dengan waktu subuh tu adalah yang terbaik, hadirin dan hadirat, untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia merupakan waktu mustajab doa. Kerana Allah turun ke langit dunia. Walaupun ada sebahagian dia mengkritik terjemahan kita Allah turun, sebab dia kata ni boleh menzahirkan macam perbuatan manusia turun naik. Kita kata tidak. Kita kata itulah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita hanya menterjemah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Kita tak kata Allah turun macam kita ni turun daripada tangga, bukan. Kita tak kata macam tu. Kita kata Allah turun ke langit dunia dengan kaifiat yang kita tidak tahu. Ada orang kata ini bukannya Allah yang turun, tapi sebaliknya yang turun adalah siapa dia? Malaikat. Tapi kita kata kalau malaikat yang turun, hadis tu kata fayaqul. Nabi kata maka Allah berkata. Kalau malaikat dia tak jadi fayaqul, dia kata fataqul. Betul tak? Kalau siapa belajar bahasa Arab, dia jadi fayaqul. Fayaqul ni Allah yang berkata, "Mai, siapa yang berdoa kepadaku?" Takkan malaikat kata, "Siapa berdoa kepada aku untuk aku mustajabkan?" Yang layak, yang berhak memustajab doa ni Allah ke malaikat? Jadi Allah, hadirin hadirat. Jadi kita bila kita faham benda-benda ni betul, kita boleh faham mudah sifat-sifat Allah Ta'ala ni kama yaliqu bijalalih, sebagaimana yang layak dengan kebesaran dan keagungan Allah. Dan dalilnya daripada surah Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', Allah tak sama dengan sesuatu apa pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, hadirin hadirat. Jadi kita jelas. Jadi waktu itu adalah apabila Allah turun, maka ia adalah waktu mustajab doa, hadirin dan hadirat. Wattanazzul ilahi, ini disebutkan tadi, wattanazzulul ilahi. Dan pada waktu sahur itu adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalilnya kita telah sebutkan sebentar tadi. Wali'annaha as-salatul mashhuda allati yushhiduhu Allahu malaikatuh. Dan salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Salat yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Au malaikatul laili wan nahar, ataupun disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Sebab malam baru nak habis, siang baru nak terbit. Jadi dua-dua malaikat tu ada pada waktu itu. Jadi salat subuh ni adalah salat yang disaksikan oleh malaikat siang dan malam. Kamaru ya hadza wa hadza, sebagaimana yang diriwayatkan itu dan ini tu, maknanya yang pertama salat subuh disaksikan oleh Allah dan malaikat, ni satu. Yang kedua, salat subuh disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam, ni dua. Jadi sebab itu penulis kitab kata kamaru ya hadza wa hadza, sebagaimana diriwayatkan hal ini dan hal ini di dalam fi tafsir qaulihi ta'ala, dalam kitab-kitab tafsir para ulama mentafsirkan firman Allah, inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan Quran pada waktu subuh adalah disaksikan. Mashhuda ni disaksikan. Jadi ulama bahas apa makna Quran di sini, iaitu solat. Kerana Quran ni dinamakan kerana ketika kita solat kita membaca apa? Quran. Jadi inna Quran al-fajri kana mashhuda tu terjemahannya oleh ulama tafsir, sesungguhnya salat subuh tu mashhuda, dipersaksikan. Dan ulama-ulama tafsir mereka kata tafsirannya ada dua. Yang pertama disaksikan oleh Allah dan malaikat, yang kedua disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam. Dan kedua-duanya ini ada sandarannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di sini oleh penulis kitab, na'am, sahha an Abi Hurairah annahu qala, betul Abu Hurairah pernah menyebut dalam isu doa kunut, wallahi la ana aqrabukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah akulah yang merupakan manusia yang paling menghampiri Nabi dalam pelaksanaan salat, paling menyamai Rasulullah SAW dalam pelaksanaan salat. Seolah Abu Hurairah kata, salat aku ni sebiji dengan salat Nabi SAW. Paling hampir. La aqrabukum fi salah. Ataupun aqrabukum salatan. Dan tidak pelik kerana kita tahu bahawasanya Abu Hurairah ni adalah sahabat yang muda, hadirin dan hadirat, dan baca. Dan kita maklum bahawasanya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW adalah Abu Hurairah. Satu lagi namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Cuma yang membezakan antara Abu Hurairah dengan Abdullah bin Amr bin Al-As ni,
Abdullah bin Amr ni dia menulis. Tapi Abu Hurairah tidak. Dia hafal. Hadirin dan hadirat. Jadi dia kata, Abu Hurairah kata, betul, demi Allah aku adalah manusia yang paling menghampiri salat Nabi, menyamai. Fakana Abu Hurairah yaqnutu fi rak'atil akhirati min salati subuh. Dan Abu Hurairah melakukan salat kunut di dalam rakaat yang terakhir dalam salat subuh. Maknanya Abu Hurairah baca doa kunut dalam salat subuh. Ba'da ma yaqul, setelah beliau membaca sami Allahu liman hamidah. Selepas sami Allahu liman hamidah, maka dia baca doa kunut. Ini riwayat yang sahih daripada Abu Hurairah. Fayad'u lil mu'minin, dan dalam doa kunut itu dia mendoakan kepada orang beriman. Dan bila dikata fayad'u li, terjemahan dia apa? Mendoakan kebaikan untuk orang beriman. Ini seni menterjemah. Dia yad'u ala dan yad'u li. Yad'u ala ni mendoakan keburukan, yad'u li mendoakan kebaikan. Jadi sebab tu saya terjemah fayad'u lil mu'minin, dan Abu Hurairah mendoakan kebaikan untuk orang beriman dalam salat subuh. Wa yal'anul kuffar. Dalam salat subuh tu merujuk kepada dalam doa kunut tadi yang dibaca dalam salat subuh. Dan dia juga melaknat orang kafir, hadirin dan hadirat, di dalam doa kunut subuh. Kemudian penulis kitab kata, wala raiba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika thumma tarakah. Kita tidak meragui langsung yang Nabi memang pernah baca doa kunut dalam solat subuh. Bukannya kita petikaikan seolah Nabi tak pernah baca, Nabi tak pernah buat. Nabi ada baca doa kunut dalam solat subuh. Kemudian dia kata Nabi buat, kemudian Nabi tinggalkan. Itu yang penulis cuba sampaikan. Dia buat dan dia tinggalkan. Maka apa tujuan Abu Hurairah buat? Dia kata fa ahabba Abu Hurairah ayyu'allimahum anna misla hadzal qunut sunnah. Jadi Abu Hurairah ni dia nak mengajarkan kepada para sahabat dia bahawasanya kunut seperti ini dalam salat subuh adalah sunnah, bukan bid'ah. Adalah sunnah, maknanya pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah melakukannya. Wa hadza raddun ala ahli al-Kufah alladhina yakrahuna al-qunuta fil fajr mutlaqan 'inda an-nawazil wa ghairiha. Dan ini adalah suatu bantahan Abu Hurairah tadi terhadap penduduk Kufah, ahli Kufah. Kerana penduduk Kufah pada waktu itu mereka tidak menyukai bacaan doa kunut dalam salat subuh secara mutlak. Secara mutlak ni maknanya secara pukal. Maknanya tak kiralah ketika ada nazilah ke, tidak ada nazilah ke. Tidak, tak boleh. Benci ataupun tidak suka kepada doa kunut subuh. Wa yaqulun, dan mereka berpendapat, iaitu siapa dia? Ahli Kufah tadi, mereka berpendapat huwa mansukh wa fi'luhu bid'ah. Iaitu kunut subuh ni adalah ibadah yang dimansuhkan. Maksudnya tak diamalkan. Ini pandangan mereka. Dan wa fi'luhu bid'ah. Dan perbuatan kunut subuh tu adalah bid'ah. Maknanya memang ada pandangan dari kalangan sebahagian orang yang mengatakan kunut subuh ni sebagai bid'ah. Cuma kita bila kita dengar pandangan tersebut, kita boleh memilih, itu pandangan awak, tapi saya boleh jadi tak bersetuju. Okey lah. Tapi tak payahlah kata dia ni macam, habis tu awak kata siapa yang kunut subuh masuk neraka ke? Tu cerita lain. Jadi orang kita dia suka pergi jump to conclusion, hadirin hadirat. Terus pergi kepada, bukan semua orang yang buat bid'ah masuk neraka. Sebagaimana bukan semua orang buat dosa tu masuk neraka. Kita ni ada orang yang buat dosa tapi dia masuk syurga. Itulah yang saya katakan tadi, macam contoh dalam surah Ali Imran ayat 133 tu. Allah kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Syurga yang disediakan untuk orang bertakwa. Kemudian Allah ceritakan ciri orang bertakwa dalam ayat 134. Allah kata allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa ni, penghuni syurga ni, adalah orang yang membelanjakan harta ketika senang, ketika susah, orang yang mengawal kemarahan, orang yang memaafkan kesalahan orang lain kepada dia. Dan ayat 135 Allah kata wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan
Ciri orang yang bertakwa penghuni syurga ni, apa dia ciri dia? Dan mereka yang apabila melakukan perkara keji ataupun menzalimi diri mereka dengan maksiat, mereka ingat Allah dan mereka beristighfar kepada Allah dan mereka tidak mengulanginya kembali. Maknanya ada orang yang buat fahisyah masuk syurga. Itulah kepahaman kita. Tapi syarat dia apa? Taubat, istighfar, amal soleh. Begitu. Kalau buat salah dengan manusia, mohon kemaafan daripada dia. Begitu. Jadi ini hadirin dan hadirat. Sama juga macam kalau dia melakukan bid'ah. Tapi itu sekiranya kita kata dia bid'ah. Tapi jangan, bila menyebut perkataan bid'ah, dia tak melazimkan masuk neraka. Itu jangan salah faham. Tapi kadang orang kita ni dia suka berdrama, hadirin hadirat. Bila orang kata perbuatan ni bid'ah, habis tu tok nenek kita masuk neraka lah. Amboi. Jadi itu yang saya kata suka drama tu, dia banyak tengok drama pukul 7 petang ke pukul 7 malam ke mak. Sikit-sikit tuf, macam tu drama dia. Seolah padahal kita tak kata begitu. Tapi orang kata kalau buat benda bid'ah, boleh tak membawa ke neraka? Boleh lah. Sebab bid'ah ni disuruh ke dilarang? Dilarang. Kalau benda yang dilarang memanglah ke tempat dia ke neraka. Dia sama macam ada satu hadis Nabi kata al-kazib yahdi ilal innal kaziba yahdi ilal fajir. Ilal fajir ke ilal apa? Ilal fujar ke apa? Tapi lebih kurang begitulah maksudnya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, mudah jadi penceramah ni. Au kama qala je. Tapi itulah betul lah adab dia. Sungguhnya pembohongan, pendustaan ni membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Jadi betul tak kalau saya kata siapa bohong masuk neraka? Betul lah kalau ikutkan dari sudut umumnya, betul lah. Tapi adakah semestinya orang yang berbohong tu dia masuk neraka? Tak juga. Jadi sama kaedah dia begini. Jadi poinnya adalah ada sebahagian ataupun segolongan dari kalangan ahli Kufah. Kufah ni negara apa dia? Iraq. Jadi mereka berpendapat bahawasanya kunut dalam solat subuh adalah dimansuhkan, satu. Yang kedua, mereka kata ianya bid'ah jika diamalkan. Tetapi penulis kitab dia bagi tahu. Dia kata fa ahlul hadis mutawassituna baina haula'i wa baina man istahabbahu 'inda an-nawazil wa ghairiha. Ahlul hadis ni adalah mutawassit. Dia yang pertengahan. Dia tidak cenderung kepada pandangan ahli Kufah yang kata bid'ah, yang kata yang ni langsung tak ada, tak pernah dibuat oleh Nabi. Dan dalam masa yang sama dia pula tidaklah terlalu orang kata cenderung kepada pandangan yang kata Nabi buat dalam setiap masa subuh ni. Setiap hari Nabi buat kunut subuh. Jadi di pertengahan, di pertengahan macam mana? Dia kata wahum as'adu bil hadis minat ta'ifatain, dan mereka adalah golongan yang lebih memahami hadis antara dua kelompok ini tadi. Fa innahum yaqnutuna haitsu qanata Rasulullah wa yatrukunahu haitsa tarakahu. Mereka melakukan kunut ketika mana Rasulullah melakukan kunut. Dan mereka meninggalkan bacaan kunut subuh ketika Rasulullah meninggalkan bacaan kunut subuh. Seolah yang mereka faham, bacaan kunut Nabi hanyalah ketika apa? Adanya nazilah. Gitu. Jadi kalau ada nazilah, maka mereka baca doa kunut dalam solat subuh. Tetapi jika tidak berlaku apa-apa peristiwa buruk menimpa umat Islam, mereka tidak membaca kunut. Begitulah. Fayaqtaduna fi fi'lihi wa tarkihi. Mereka mengikuti Nabi dalam perbuatan Nabi ataupun bila Nabi buat dan bila Nabi tinggal. Mereka ikut Nabi SAW. Wa yaqulun, dan ahli sunnah ni atau ahli hadis ni mereka berpendapat fa'luhu sunnah wa tarkuhu sunnah. Baca kunut subuh adalah sunnah dan meninggalkan pembacaannya pun sunnah juga. Baca tu tak apa, kalau tak baca pun tak apa. Baca adalah sunnah, tak baca pun adalah sunnah. Ini sebenarnya pandangan ahli hadis. Ini pandangan ahli hadis. Jadi kita tak dah kata kepada orang yang membaca kunut subuh, kita kata ini bid'ah, tak boleh. Dan kita taklah kata kepada orang yang tidak membaca kunut subuh, ni pun geng mana pula ni, kata. Kita tak kata begitu. Jadi jangan mudah membid'ahkan hadirin dan hadirat. Bahaya sebenarnya. Jadi kita hanya menegur terhadap perbuatan. Tapi atas landasan ilmu,
Tapi macam yang kita kata hadirin hadirat, betul dakwah ilmu, tetapi yang penting adalah hikmah. Adalah apa? Hikmah. Ramai kalangan kita pada hari ini dikurang hikmah. Sedangkan Allah kata ud'u ila sabili rabbika bila apa? Bil hikmah. Serulah ke arah jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Dan hikmah ni ada 3 teras. Fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Kita buat benda yang betul dengan cara yang betul pada waktu yang betul. Kadang-kadang benda yang kita nak sampaikan tu betul, cara tak betul. Macam contoh, orang tengah waktu makan tengah hari ke, waktu makan malam ke, perut lapar masing-masing, dia punya nala punya makan. Makan, tiba-tiba ada orang datang. Ji, saya nak ambil masa 10 minit, saya nak dakwah kepada Haji sekarang, boleh ke? Saya kata, aku tengah nak makan ni. Orang nak makan, tengah lapar. Perut tu memang daripada tadi tak makan. Lauk pula, kambing golik. Allah, sedap. Jadi tengok, tiba-tiba, bolehkah saya nak berceramah kejap? Saya ambil 10 minit je. Kita kata, minta maaf lah tuan, saya nak makan. Lepas tu orang tu pun kata, inilah orang Islam akhir zaman. Tolak dakwah pula. Bukan dia tolak dakwah, tapi timing tak kena. Hadirin dan hadirat. Bila timing tak kena, itu menggambarkan tidak ada hikmah dalam dakwah. Dan ini yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Fi'lu ma yanbaghi 'ala al-wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Definisi hikmah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Buat benda yang betul pada waktu yang betul dengan cara yang betul. Dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Allah kata dalam surah Al-Asri wa tawassaw bil haqq. Saling berpesan dengan kebenaran. Kebenaran ni merangkumi kebenaran pada isi kandungan, kebenaran pada konteks, kebenaran pada cara penyampaian. Jadi janganlah dia nak dakwah tapi isi kandungannya hadis palsu. Macam contohlah, dia nak dakwah. Dia kata, jangan kita hisap rokok. Kerana pada dalam satu hadis Nabi SAW, rokok ni diperbuat daripada tembakau. Tuan-tuan tahukah tembakau tu daripada apa asalnya? Daripada syaitan dulu, iblis dulu. Bila dihalau keluar, dia lari pada tu. Maka dia terkencing-kencing, maka hasil kencing, tumbuhlah satu pokok namanya tembakau. Jadi siapa hisap rokok, dia sebenarnya menghisap air kencing iblis. Katanya hadis Nabi SAW. Niat dia baik lah, tak nak bagi orang hisap rokok. Tapi hadis palsu Syekh oi. Tu hadis palsu. Jadi niat baik, jadi maknanya isi kandungan salah. Itu tak termasuk dalam watawassaw bil haq. Allah kata watawassaw bil haq. Kena cakap benda betul. Walaupun nasihat benda betul ni, isi kandungan tu dah salah dah. Hadis palsu dan seumpamanya. Jadi selain daripada itu dalam surah Al-Balad Allah kata watawassaw bis sabri watawassaw bil marhamah. Selain itu pun hikmah, maknanya saling berpesan dengan kesabaran dan saling berpesan dengan kasih sayang. Berpesan dengan kesabaran ni dalam surah Al-Asri tadi pun disebut. Maknanya dalam dakwah ni antara teras dia adalah sabar. Orang yang tak sabar ni, hadirin dan hadirat, dia ni orang jenis nak cepat tengok kepada hasil. Usahanya tak seberapa, dia nak tengok kepada hasil cepat je. Hari ni dia tanam pokok durian, esok dia nak makan buah durian. Allah, kita kata bijaknya orang ni. Mana boleh begitu? Boleh jadi generasi anak dia nanti baru dapat makan. Jadi begitu juga hadirin dan hadirat. Dengan ada orang yang pagi dia berdakwah, petang dia ingat orang taubat. Mana boleh? Hari ni dia berceramah, esok orang semua masuk Islam. Jadi dia tidak sabar. Maknanya kita kena bersabar. Maknanya kita konsisten hadirin dan hadirat. Teruskan orang terima tak terima pulang. Yang penting kita buat. Dan watawassaw bil marhamah, saling berpesan dengan kasih sayang. Kasih sayang ni yang penting. Ini kadang kita duk kata orang, isu ni isu khilaf fiqh je. Kunut subuh, apa bacaan bismillah jahar ke tidak jahar. Tapi kadang-kadang dia membawa kepada perbalahan ni tidak sihat hadirin dan hadirat. Jadi kita yang belajar ni kena ada akhlak, kena, yang paling penting ilmu betul dan hikmah dalam penyampaian hadirin dan hadirat. Jadi dikata di sini fi'luhu sunnah wa tarkuhu sunnah. Mereka berpendapat buat pun sunnah, tak buat pun sunnah juga. Wa ma'a hadza fala yunkiruna ala man dawama alaih. Disebabkan itulah ahli hadis mereka tidak mengingkari golongan yang sentiasa melazimi kunut subuh.
La yunkiruna ala man dawama alaih. Man dawama alaih ni orang yang melazimi. Hari-hari dia dawama. La yakrahuna fi'lah. Mereka tidak memakruhkan perbuatan orang yang melazimi pembacaan doa kunut hari-hari. Mereka tak kata makruh. Siapa dia? Ahli hadis. Wala yarawnahu bid'ah. Dan mereka tidak sama sekali melihat perbuatan itu sebagai bid'ah. Wala fa'ilahu mukhalifan li sunnah. Dan mereka tidak berpendapat bahawasanya pelakunya adalah menyelisihi sunnah dan bercanggahan dengan sunnah. Kama la yunkiruna ala man ankarahu 'inda an-nawazil wala yarawna tarkahu bid'ah. Dan mereka juga tidak mengingkari golongan yang tidak bersetuju dengan bacaan doa kunut dalam salat subuh. Maknanya, kalau mereka tahu ada satu pihak tak nak baca kunut subuh, mereka ahli hadis, mereka tak ingkar, tak apa. Sebab mereka tahu tak buat pun adalah sunnah juga. Sebab bukanlah Nabi SAW buat pada setiap masa, hadirin dan hadirat. Dan dikatakan di sini, wala yarawna tarkahu bid'ah. Dan mereka juga tidak mengatakan bahawasanya kalau meninggalkan doa kunut tu sebagai bid'ah. Maknanya kalau ada orang tak buat, kita tak kata dia buat bid'ah. Tapi sebahagian orang kita ni kalau tak buat doa kunut tu macam tak baca Fatihah dalam sembahyang. Betul tak? Sebahagian masyarakat berlaku. Kalau tak baca doa kunut dalam solat subuh ni, seolah tak baca Fatihah, hadirin hadirat. Mana satu rukun qauli? Rukun qauli ni ada 5 je, hadirin dan hadirat. Kita tambah pula rukun qauli yang ke-6, bacaan doa kunut. Mana boleh begitu? Dan dalam mazhab Syafi'i pun doa kunut adalah sunat. Benda sunat ni kalau kita kata orang yang nak marah kalau orang tak buat baca doa kunut subuh ni, tengok lepas sembahyang dia buat solat ba'diyah ke tidak? Tak buat ni, marah. Benda sunat. Tapi dia tak buat. Jadi tak boleh, hadirin dan hadirat. Kita jangan ahli hadis, mereka tidak mengatakan siapa yang meninggalkan doa kunut ni sebagai bid'ah. Wala tarikahu, dan mereka tidak mengatakan orang yang tidak membaca doa kunut subuh ni sebagai orang yang menyelisihi sunnah. Bahkan apa kesimpulan yang mereka buat begini. Bal man qanata faqad ahsan wa man tarakahu faqad ahsan. Siapa yang berkunut dia buat benda baik. Siapa yang tidak baca kunut pun dia buat benda baik. Kan mudah begitu, hadirin dan hadirat. Tapi isu ni bukanlah terpakai pada semua khilaf. Sebab itu saya selalu sebut, walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nazar. Bukan semua khilaf tu datang dalam bentuk mu'tabar. Ada khilaf yang perlu diraikan, ada khilaf yang tak diraikan. Dah ada orang kata, saya tak semayang 5 waktu hari semalam. Sebab apa? Khilaf. Mana boleh? Dia punya pandangan, dia pula nak masukkan pandangan dia tu dalam isu khilaf. Tak boleh. Dia dalam bab-bab ijma' tak boleh khilaf. Dalam bab-bab perkara yang ada dalil qat'i, ni tak boleh khilaf. Tapi kalau benda yang tidak ada ijma', boleh khilaf. Benda yang tidak ada dalil yang qat'i tapi dalil itu zanni, boleh khilaf. Ini dan khilaf ni pula adalah khilaf yang diraikan, khilaf yang dipuji dan khilaf yang diterima. Dari istilah al-khilafus sa'igh, al-khilaful mahmud, al-khilaful maqbul. Ini adalah perbahasan yang diterima, yang boleh diterima pakai. Tapi ada al-khilaf ghairu sa'igh, ada al-khilaful mazmum dan ada al-khilaful mardud. Dan khilaf mardud ni contohnya khilaf yang menyelisihi ijma' dan menyelisihi dalil yang qat'i, hadirin dan hadirat. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, dalam masa lebih kurang 2-3 minit sahaja lagi, bukan 13 minit. 2-3 minit sahaja lagi. Wa idza jahara bihi al-imamu ahyanan liyu'allima al-ma'mumin fala ba'sa bidzalik. Kalaulah imam menjaharkan, iaitu membaca secara kuat bacaan doa kunut dengan tujuan untuk dia mengajarkan kepada para makmum cara membaca doa kunut yang betul, fala ba'sa bidzalik, maka perbuatan ini la ba'sa bihi, tidak mengapa. Tidak mengapa. Tidak mengapa ni maknanya boleh, harus. Faqad jahara Umaru bil istiftahi liyu'allimal ma'mumin. Sayyidina Umar pada satu hari dia pernah jadi imam dan dia membaca doa iftitah ni secara kuat. Sedangkan doa iftitah mana dia baca kuat? Kita baca Allahu Akbar, walaupun dalam solat subuh ke maghrib ke isyak ke, kita tak baca iftitah kuat. Kita tak baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kita tak baca begitu dalam solat. Tapi Sayyidina Umar buat
tujuan adalah untuk mengajarkan kepada makmum. Ini boleh. Ini dibenarkan. Kerana apa hukum, kita dah sebut begini. Yang menariknya fiqh ni, hadirin dan hadirat. Fiqh ni dia mengajar kita jadi bijak sebenarnya. Mengajar jadi bijak. Sebab tu orang yang kalau betul-betul faqih ni dia bijak. Jadi, dalam fiqh menyebut, kalau kita membaca secara kuat pada solat yang dituntut dibaca secara perlahan. Apa solat yang dituntut dibaca secara perlahan? Zuhur dan Asar. Jadi kalau kita solat Zuhur dan Asar, 2 rakaat yang pertama tu kita baca kuat. Macam maghrib, subuh dan isyak. Hukum dia apa? Haram ke apa? Tidak. Hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Jadi benda makruh ni boleh tak dibuat jika ada keperluan? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Sebab ada kaedah yang menyebut al-karahatu tazulu indal hajah. Hukum makruh hilang jika ada hajat. Hukum makruh hilang jika ada hajat. Macam saya selalu sebut, contohnya kalau kita ni salat kita pejam mata. Asalnya salat ni mata kena pandang ke mana? Ke tempat sujud. Disunatkan pandang ke tempat sujud bila kita salat. Tapi ada orang dia kata, Ustaz, kalau saya pandang ke tempat sujud ni banyak benda yang mengganggu pemikiran saya. Dia kata. Orang ni pakai iPhone, orang ni pakai Huawei, ni Oppo, yang ni pakai macam-macam. Samsung. Jadi dia tengok. Banyak handphone kat depan. Jadi ketika sujud, kalau dia pandang bawah, dia kata ganggu. Tambah pula handphone yang dia terbalik. Dia tak terbalikkan. Dia terbalik sampai status WhatsApp orang tu pun kita boleh baca. Maknanya WhatsApp masuk ting-ting, kita boleh baca. Sebab kita tak khusyuk. Jadi dia kata, saya tak boleh, saya kena pejam mata saya, hadirin hadirat. Dia kata, saya pejam mata. Asalnya pejam mata, bila dah kata pejam mata, dah tak pandang tempat sujud. Sedangkan kita dituntut pandang ke tempat sujud. Bila kita pejam mata, kita macam menafikan arahan dan tuntutan. Jadi sunat pandang tempat sujud, maka pejam mata ni hukum asal dia adalah makruh. Tapi dia kata, kalau hukum asal makruh, tapi dia salat pejam mata sebab dia nak khusyuk, hilang makruh. Boleh, harus hukum dia. Kerana ada hajat, ada keperluan. Jadi ni yang saya katakan tadi. Jadi, kalaulah membaca perlahan pada solat-solat yang dibaca kuat, makruh. Membaca kuat pada solat-solat yang dibaca perlahan, makruh. Tapi kalau ada hajat, macam Omar kata, dia nak ajar surah iftitah tadi kepada makmum. Apa sebutan yang betul, maka yang ni tidak ada makruh. Kerana apa? Kerana ada hajat, tak ada keperluan. Wa jahara Ibnu Abbasin bi qiraatil Fatihati fi salatil janazah. Dan Ibnu Abbas juga pernah mendirikan salat jenazah dan beliau menjaharkan baca Fatihah. Padahal kita sembahyang jenazah diam lah. Maksudnya kita salat jenazah dibaca secara perlahan. Salat jenazah ni dia ada 4 takbir. Bukan 4 rakaat, 4 takbir. Jadi Allahu Akbar kita baca Al-Fatihah. Tapi semuanya dibaca secara perlahan. Cuma apa tujuan Ibnu Abbas ni menjaharkan bacaan Fatihah dalam salat jenazah? Liyu'allimahum annaha sunnah. Untuk dia mengajarkan kepada para jemaah bacaan Fatihah dalam salat jenazah adalah sunnah. Adalah sunnah. Tu kita kata. Tapi sunnah yang hukumnya apa? Apa hukum baca surah Fatihah dalam salat jenazah? Wajib. Tapi kenapa saya sebut sunnah? Tuan-tuan kena jelas. Sunnah tu tak semestinya sunat. Salat adalah sunnah Nabi. Tapi salat hukumnya wajib. Puasa Ramadan adalah sunnah Nabi. Tapi puasa Ramadan hukumnya wajib. Jadi kena jelas sikitlah beza sunnah dengan sunat tu. Orang kita sunat ni dengan sunat khatan pun tertukar. Tapi kita kena bezakan lah, ikutlah. Tengok kepada konteks hadirin, konteks penggunaan ayat. Hadirin dan hadirat. Sunat tu lain. Ini sunat lain. Jadi dalam solat jenazah pun diwajibkan membaca surah. Sebab tu kita kata hebatnya Fatihah ni. Fatihah ni diwajibkan dalam semua solat. Solat wajib ke, solat sunat ke, solat fardu ain ke, solat fardu kifayah ke. Macam solat jenazah ni fardu kifayah. Wajib juga dibaca surah Al-Fatihah. Dan diwajibkan dalam setiap rakaat solat, hadirin dan hadirat. Bukannya rakaat pertama je wajib Fatihah, tak. Rakaat kedua wajib, rakaat ketiga wajib, keempat pun wajib. Bahkan majoriti ulama berpendapat wajib dibaca oleh imam dan juga makmum, hadirin dan hadirat.
Walaupun berlaku khilaf, ada sebahagian kata imam sahaja yang wajib baca, makmum tidak. Tapi dalil kuat. Seperti yang disebut dan difatwakan oleh Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Dia kata dalil yang kuat iaitu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi mereka yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Dan mereka di situ mencakupi imam dan makmum. Dua-dua kena baca. Dan yang terakhir, hadirin dan hadirat, wa min haza aidan, antara contoh bagi perbuatan ini adalah jahrul imami bit ta'mim. Jahrul imami bit ta'min, maknanya imam menjaharkan bacaan amin di dalam salat. Sedangkan bacaan amin ni sunat, iaitu selepas kita selesai membaca surah apa? Al-Fatihah. Waladdallin amin. Begitu. Dan amin ni macam saya maksudkan dan sebutkan sebelum ni dalam kuliah kita sebelum ni, amin maknanya Allahumma stajib. Ya Allah mustajabkan. Jadi maksud amin adalah Allahumma stajib. Jadi amin ni boleh tak dikuatkan bacaannya? Dibolehkan sekiranya ada keperluan. Tapi memang kita dalam salat jahar memang kita jelaskan, cuma dalam salat perlahan je kita tak buat begitu. Dan disebutkan di sini wa hadza minal ikhtilafil mubahil ladzi la yu'nafu fihi man fa'alahu wala man tarakah. Dan ini iaitu bacaan doa qunut subuh adalah termasuk dalam ikhtilaf yang mubah. Perbezaan pandangan yang boleh, yang harus berlaku dan tidak dikritik ataupun tidak la yu'naf, maknanya tidak dibenci orang yang melakukannya dan tidak dibenci orang yang meninggalkannya. Kerana yang buat pun ada sandaran, yang tidak buat pun ada sandarannya daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena jelas bahawasanya ada khilaf yang memang diraikan. Kerana para sahabat sendiri pada zaman Nabi pun berlaku khilaf. Dengan hadis contohnya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraizah. Janganlah salah seorang kamu salat asar sehinggalah dia sampai kepada Bani Quraizah. Satu pihak faham Nabi maksudkan suruh cepat-cepat, maka mereka jalan laju. Ada sebahagian dah habis waktu dah. Tapi sebab mereka Bani Quraizah tu perjalanan tu ambil masa yang lama dan Nabi kata jangan kamu salat asar melainkan kamu ada di situ, maka walaupun dah tamat waktu pun mereka salat asar juga kerana Nabi suruh salat asar di situ. Jadi kepahaman boleh jadi berbeza menerusi satu arahan yang sama. Jadi perkara-perkara seperti ini, dan Nabi tak marah. Nabi tak kata yang satu betul, satu salah. Tak, Nabi kata dua-dua betul. Menunjukkan ada khilaf yang diraikan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sebenarnya saya rasa dekat 13 minit. Saya tambah daripada waktu itu. Jadi saya rasa memadai. Sekadar itu perbahasan kita pada malam ni. Saya minta maaf kerana terlajak sikit. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.